Nabi Adam dan Baitul Maqdis. Alhamdulillah. Dan kita bersama kita adalah Ustaz Muhammad Uzair Izham, Muka Pensyarah College Teknologi Darul Naim, Cawangan, Kuala Lumpur. Ya, lukan kehadiran Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar kita? Lama tak jumpa Ustaz. Alhamdulillah sihat. Itulah. Nampak ceria-ceria kita kan. Okey, dan hari ini kita nak cerita menarik. Kita tajuk hari ini Nabi Adam dan Baitul Maqdis. Yang mana Ustaz akan bawa siri kisah para nabi dan juga Baitul Maqdis lah. Sebagai mukadimah Ustaz, kenapa pentingnya kisah Nabi ini untuk menambahkan pengetahuan tentang Baitul Maqdis Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada DJ Lok, DJ Anwar dan juga sidang penonton dan pendengar IKIM FM. Jadi alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dapat kita bertemu dalam ruang di sini pada pagi ini dalam keadaan mana kita dah hampir ke bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kita dalam bulan Ramadan. Baik. Jadi kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Isra pada ayat yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, ini maha suci Allah Subhanahu Wa Taala yang memperjalankan hamba-Nya iaitu Nabi SAW pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang adanya point ataupun titik permulaan dan juga adanya titik pengakhiran, iaitu titik permulaan adalah Masjidil Haram dan titik pengakhiran adalah Masjidil Aqsa. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan mission sebenarnya kepada Nabi SAW. Iaitulah mission yang pertama yang terdekat bagi Nabi SAW setelah daripada Nabi SAW diberikan ayat-ayat Al-Quran sebelum daripada peristiwa Isra' untuk menanamkan akidah kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Missionnya adalah untuk menjadikan Kaabah dan Baitul Haram itu sebagai masjid. Sebab itu disebutkan Masjidil Haram. Jadi masjid ini dinamakan masjid apabila kita dapat bersujud di dalamnya ataupun bersujud dekat kawasannya, iaitu Kaabah, dalam keadaan aman. Jadi kalau kita tengok sirah menyebutkan bahawa Nabi SAW biasa datang ke hadapan Kaabah untuk bersolat, tetapi diganggu oleh orang-orang Quraisy. Jadi mission terdekat bagi Nabi SAW itu adalah Masjidil Haram. Dan mission yang jauh ataupun mission yang kemudian selepas daripada pembebasan Kaabah itu adalah Masjidil Aqsa. Ini mission jauh bagi Nabi SAW. Jadi ada dua mission yang diberikan kepada Nabi SAW. Baik. Jadi mission yang dekat, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bantuan kepada Nabi SAW selepas daripada peristiwa Isra'. Kita akan lihat dalam sirah Allah Subhanahu Wa Taala akan ceritakan para ilmuwan sirah akan menceritakan kepada kita berkaitan dengan dakwah Nabi SAW pada musim haji. Jadi menunjukkan bahawa Nabi SAW berjumpa dengan beberapa orang yang datang daripada Madinah, daripada Yasrib, dan kemudiannya mereka berbai'ah dengan Nabi, yang menyebabkan mereka membantu Nabi SAW dalam mission Nabi SAW yang terdekat, iaitulah Masjidil Haram. Jadi untuk mengekalkan strategi mission dekat dan mengekalkan iaitu rasa keterikatan dengan mission jauh, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kisah-kisah Nabi ini tadi. Jadi kisah-kisah Nabi ini untuk memberikan kekuatan kepada Nabi SAW melaksanakan mission dekatnya, iaitulah membebaskan Masjidil Haram, dalam masa yang sama menanamkan pengukuhan tentang kamu masih ada lagi mission, iaitulah mission Masjidil Aqsa. Ini short term dan long term plan ni. Short term dan long term plan. Terma yang sangat bagus. Jadi mengajar kita juga sebenarnya kalau kita bekerja, apa perkara yang paling besar dalam pekerjaan kita yang kita nak capai dalam hal ibadah? Apa kos yang paling besar dalam kehidupan kita dalam ibadah? Kos apa? Kalau kita nak buat ibadah, kos apa yang paling besar? Kos tu haji. Akibat dia. Haji. Kos yang paling besar yang perlu kita keluarkan adalah haji. Kan? Maknanya, tapi haji tu biasanya kita menganggap haji itu adalah mission jauh kita. Maknanya lepas pergi haji relax. Lepas pergi haji, lepas pergi haji dah selesai dah. Betul, selesai dari sudut agama kita, betul. Selesai dari sudut agama kita. And complete dari sudut rukun-rukun Islam kita. Tapi
sebagaimana Nabi SAW selepas daripada mission pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah, mission tak selesai lagi. Adanya Masjidil Aqsa. Jadi kita juga sebagai umat Islam perlu ada kesedaran yang sama apabila kalau kita target mission kita memang kita rutin harian kita bekerja dan sebagainya, kan, kita target kumpul duit dan sebagainya untuk pergi melaksanakan haji. Tapi itu bukan penamat mission kehidupan kita. Kita ada mission Masjidil Aqsa yang perlu maknanya kita sama-sama galaskan tanggungjawabnya. Jadi untuk mengekalkan rasa keterikatan dengan mission yang pertama dan yang kedua, maka Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan kisah-kisah Nabi dan memberikan kekuatan kepada Nabi SAW, memberikan inspirasi kepada kita dalam masa yang sama untuk mengikatkan kita kepada matlamat jauh agar kita tak terlupa. Jadi itulah nak sebutkan betapa pentingnya peranan kisah-kisah para anbiya ini dari satu sudut kepada dakwah Nabi SAW, mission dekatnya, dan kepada mission jauhnya, iaitulah pembebasan Masjidil Aqsa. Masya Allah. Ustaz, kalau kita lihat pada yang kalau berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, berkaitan tentang Nabi Adam, langsung Nabi yang pertama lah. Kan, boleh ke Ustaz mulakan dengan bagaimana perjalanan Nabi Adam, Nabi pertama berkaitan dengan Baitul Maqdis. Sehingga Nabi Adam ni ialah specialnya Nabi Adam ni kan, sampai para malaikat sujud pada baginda ni. Boleh tak Ustaz tolong ceritakan? Baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, antaranya di dalam surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr pada ayat 28 dan 29. Yang ini ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang penciptaan Adam alaihissalam. Allah kata, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dan ingatlah ketika peristiwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada para malaikat. Jadi ayat ini ada lebih kurang sama phrase dia itu, ungkapannya itu dengan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Jadi wa iz qala rabbuka lil malaikah, ketika mana Tuhanmu berbicara kepada, berfirman kepada para malaikat, Allah Subhanahu Wa Taala nak menciptakan basyaran, menciptakan seorang manusia. Jadi basyaran ni manusia. Dalam Al-Quran kadang-kadang kita ada dengar juga perkataan yang lain membawa makna manusia. Contohnya Al-Insan, kan? Surah Al-Insan cerita tentang manusia. Jadi basyaran ini adalah manusia yang mana asal maknanya adalah manusia yang akan kelihatan dia punya skinnya, dia punya kulit dia. Kalau berbanding dengan haiwan, kan, kebanyakan haiwan itu berbulu. Kan, daripada bulu dia tu menutup dia punya kulit, skin dia tu, kulit dia. Jadi manusia ni akan menampakkan kulitnya, yang mana basyaran ni digunakan dalam Al-Quran menunjukkan kepada sifat zahir penciptaan manusia, iaitu ada mata, tangan, kaki dan sebagainya, berjalan. Jadi sebab itu kalau kita tengok dalam Al-Quran, ketika mana kalau orang yang menentang dakwah para rasul ini, mereka akan kata apa kepada para rasul? Mereka kata, qalu ma antum illa basharun misluna. Kamu ni, kenapa kamu nak rasa kamu lebih baik daripada kami? Kamu adalah manusia seperti mana kami. Kerana apa mereka kata? Kerana mereka melihat sifat bashar. Para rasul dari sudut penciptaan sama sebagaimana manusia, ada kaki, tangan, berjalan di pasar dan sebagainya. Itu adalah sifat penciptaan basyaran. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut sifat penciptaan manusia itu adalah daripada salsalin min hama'in masnun, iaitulah dalam bahasa mudah kita katakan daripada tanah liat. Jadi kenapa manusia ini kalau kita fikirkan diciptakan daripada tanah liat, dan manusia di sini merujukkan kepada penciptaan yang pertama, iaitulah Nabi Adam alaihissalam. Kerana tanah liat adalah satu keadaan yang kita boleh lakukan pelbagai perkara ataupun kita boleh craft dia, kita boleh ukir dia. Sebagaimana kalau kita tengok, saya pernah pergi ke Perak, kan, pergi ke muzium Labu Sayung. Labu Sayung, kan. Jadi bagaimana daripada tanah liat tu, maknanya dia craft menjadi pelbagai bentuk, dia punya pasu dan sebagainya. Jadi manusia juga diciptakan daripada tanah liat untuk memberikan isyarat bahawa manusia ini boleh dibentuk. Manusia ini boleh dibentuk, dan yang akan membentuk manusia ini ke arah kebaikan itu adalah melalui
panduan wahyu. Jadi itu yang pertama, elemen pertama yang ada pada Nabi Adam, yang mana ia adalah kejadian asal usul manusia. Masya-Allah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sambung menyebutkan fa iza sawaituhu, iaitu apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan, ataupun sawaituhu juga membawa makna Allah balance kan. Jadi antara makna balance ni adalah manusia ini dapat duduk berdiri kan. Yang ni dapat berdiri dengan kaki dua. Itu antara makna balance. Dan kalau kita tengok kebanyakan haiwannya melata kan, iaitu kakinya 4 kan. Jadi kita kaki dua tapi kita boleh balance kan. Dan antara makna balance juga adalah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia itu istimewanya, yang membezakan dia dengan makhluk yang lain adalah wa nafakhtu fihi min ruhi, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala meniupkan ruh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam jasad manusia. Jadi manusia ini akan ada elemen yang disebutkan sebagai elemen jasadi yang diciptakan daripada tanah liat, dan manusia juga ada elemen ruhi. Jadi gabungan ruh apabila dia masuk ke dalam jasad, itu yang disebutkan sebagai dalam Quran sebagai nafs. Jadi kalau kita sebutkan kita ada ruh dalam diri kita, kita buat apa? Bernafas. Jadi perkataan nafs itu menunjukkan kepada manusia yang mana di dalam jasadnya ada ruh. Dalam surah Asy-Syams, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang wa nafsin wa ma sawwaha. Yani perkataan yang sama, sawwa, iaitu fa iza sawaituhu. Ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia itu balance dengan adanya elemen jasadi dan adanya elemen ruhi. Yang elemen ruhi inilah merupakan elemen yang mulia bagi manusia, hingga Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada para malaikat, faqa'u lahu sajidin, hendaklah kamu sujud kepadanya. Jadi itulah nak sebutkan, bila ada sesuatu penciptaan ataupun kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang menakjubkan, maka manusia ni akan sujud. Kalau kita tengok cerita Nabi Musa alaihissalam, bagaimana ketika mana Nabi Musa berhadapan dengan ahli sihirnya, kan, ahli sihir Firaun. Jadi apabila ahli sihir Firaun melihat mukjizat Nabi Musa, apa yang mereka buat? Sujud. Mereka sujud, dan kemudiannya mereka beriman dengan Nabi Musa, walaupun mereka berhadapan dengan ancaman besar daripada Firaun. Kerana apa? Mereka melihat bahawa ini adalah sesuatu perkara yang sangat besar, sangat menakjubkan. Maka ada sahaja penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang menakjubkan, termasuklah manusia, maka malaikat turut sujud kepada manusia. Itu yang para sihir dia kata apa, aku sujud kepada Tuhan Musa dan betul. Musa kan. Okey, baik Ustaz, kita berdiri rehat kejap. Okey. Kita sambung lepas ni. Apakah lagi perkara-perkara yang membabitkan Nabi Adam ini sehingga para malaikat sujud kepada baginda, dan kenapa iblis turut diperintahkan sujud? Tapi tak nak. Okey, selepas ini di Inspirasi Pagi Kim FM. Inspirasi utama anda. Di Kim FM bersama kita kongsikan tentang cinta Palestin bersama dengan Ustaz Uzair. Ustaz, kita sembang-sembang tadi pun Luke pun bertanya-tanya tentang apa hebatnya tentang Nabi Adam alaihissalam ini diciptakan di malaikat pun sujud. Dan kali ni pula Ustaz kata nak sambung sikit lagi. Sambung lagi, silakan Ustaz. Nanti ada soalan lagi ni. Nabi Adam Baitul Maqdis. Silakan Ustaz. Baik, jadi bila kita sebutkan tadi elemen yang balancekan manusia, iaitulah dari sudut jasad dan juga ruh. Yang mana itu adalah yang membezakan Nabi Adam dengan makhluk yang ada pada ketika itu, malaikat, jin dan sebagainya. Yang mana kita juga mempunyai elemen yang sama, iaitulah jasad dan juga ruh. Ini bermakna setiap daripada kita ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana nilai Nabi Adam itu mempunyai nilai di sisi Allah dan malaikat sujud kepada Nabi Adam, maka setiap daripada kita mempunyai nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah mungkin ada orang yang kata kepada kita, kamu ni tak ada masa depan ke, kamu ni teruk dan sebagainya. Tetapi pada Allah Subhanahu Wa Taala
diri kita ada nilai sebagai manusia. Apatah lagi kalau kita mengambil wahyu dalam kehidupan kita, berpegang kepada ajaran Islam. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Hajj, huwajtabakum. Ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita. Ijtaba ini membawa makna pilihan cream of the cream. Memilih yang terbaik daripada yang terbaik. Manusia ini semua dijadikan ahsani taqwim sebagai penciptaan yang terbaik. Tetapi daripada penciptaan yang terbaik itu, Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita sebagai orang yang mendapat agama Islam ini. Jadi bagaimana Nabi Adam alaihissalam dimuliakan dengan sujudnya para malaikat, kita juga mulia dengan kita sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Okey dah. Maknanya itu kita cerita tentang malaikat yang sujud kepada Nabi Adam. Ni sekarang ni iblis pula diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi dia enggan. Apa yang nak dikongsikan Ustaz? Kenapa dia tak nak sujud? Baik. Pertama sekali kalau kita tengok kan, kenapa iblis juga diperintahkan untuk sujud, kan? Adakah iblis ini dia merupakan malaikat? Kan ramai juga yang membicarakan kata iblis ni ketua malaikat dan sebagainya kan. Namun dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-50, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Ketika mana kami, yakni Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, maka para malaikat sujud sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kecuali iblis. Yang mana iblis ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut kana minal jin, dia adalah daripada kalangan jin. Tetapi dia telah mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bermakna iblis adalah daripada kalangan jin. Tetapi bagaimana pula dia diperintahkan untuk bersujud? Jadi nak sebutkan, sebelum daripada manusia berada di atas muka bumi ni, kita tahu bahawa bumi ni telah dicipta lama sebelum kejadian manusia. Jadi sebelum manusia berada di atas muka bumi ini, yang berada di atas muka bumi ini adalah daripada kalangan jin. Dan kalangan jin ini, mereka sebagaimana juga manusia, mereka ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga bumi ini. Mereka juga diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan untuk berbuat kebaikan ataupun berbuat keburukan. Jadi iblis ini yang sebelum daripada nama iblis, dia adalah seekor jin, kita katakan. Seekor jin yang mana dia adalah jin yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jin yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nak sebutkan level ketaatan dia tu, setiap kali daripada ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan pilih kebaikan. Dia akan pilih kebaikan. Ini sebelum daripada Nabi Adam diciptakan. Dan apabila dia memilih kebaikan, sunnatullah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat ranking kedudukan seseorang itu apabila dia beriman dan juga berilmu. Jadi jin ini diangkat kedudukannya hinggalah dia boleh untuk masuk grand meeting Allah Subhanahu Wa Taala dengan para malaikat. Jadi nak sebutkan dia jadi salah satu daripada member dalam meeting Allah Subhanahu Wa Taala dengan para malaikat tu. Ketika mana Allah nak sebutkan cerita tentang penciptaan Nabi Adam tu, dia ada sekali pada waktu tu. Maknanya dia layak untuk jadi member pada waktu tu. Ini menunjukkan bahawa director, maknanya menunjukkan bahawa dia mempunyai kedudukan yang dah tinggi, yang dah sedia tinggi. Sebab jin yang lain berada di atas muka bumi, yang ni dia diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada ranking yang sedemikian. Namun apa yang berlaku ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kepada para malaikat, Allah nak menjadikan khalifah di atas muka bumi ini, kan? Ketika mana Allah menyatakan hal demikian, siapa yang bersuara? Malaikat bersuara. Malaikat kata, ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfikud dima. Adakah engkau nak menjadikan di atasnya ataupun di dalamnya, dalam bumi ini,
mereka yang melakukan kefasadan dan melakukan kerosakan dengan pembunuhan, pertumpahan darah. Malaikat merujuk kepada siapa? Antara tafsirannya merujuk kepada jin. Jadi dalam banyak-banyak jin yang majoritinya melakukan keburukan, tapi iblis ini pada asalnya dia melakukan kebaikan, menunjukkan kepada ranking dia tinggi. Tapi ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala beritakan hal ini, iblis sebenarnya pada waktu itu ada bersama, tetapi dia tak bersuara. Jadi kalau kita tengok cerita Nabi Adam ni, sebenarnya banyak Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran ada 7 surah. Tetapi surah yang paling utama yang menyebutkan tentang penciptaan Adam ini adalah suratul Baqarah dan juga surah Al-A'raf. Yang mana dalam suratul Baqarah Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kamera ataupun angle view dia itu adalah daripada point of view, POV, POV para malaikat. Dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu Wa Taala datangkan point of view daripada iblis. Jadi kita akan tengok conversation antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan para malaikat berlaku dalam suratul Baqarah. Conversation yang berlaku di antara Allah Subhanahu Wa Taala dan iblis berlaku dalam surah Al-A'raf. Jadi dia walaupun cerita tu nampak macam sama, tetapi dia datang dengan POV dia berbeza. POV dia berbeza. So start mula mana dulu? Surah Al-Baqarah dulu? Surah Al-Baqarah. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada para malaikat, aku nak menjadikan Nabi Adam, pada waktu tu iblis ada. Jadi apa yang menjadi masalah iblis ni adalah dia menyembunyikan concern dia ataupun apa yang dia rasa. Jadi ini sesuatu perkara yang sebenarnya boleh membunuh diri manusia. Contoh kalau kita katakan kalau kita, saya nak bertemu dengan DJ Lok, mungkin kita bertemu di bawah tadi kan. Mungkin DJ Lok sedang bersembang. Jadi saya bagi salam, Assalamualaikum, ataupun saya angkat tangan kepada DJ Lok, tapi DJ Lok tak perasan. Saya tengah bersembang kan, nak cerita apa semua. Jadi saya bagi salam 2-3 kali tak perasan. Jadi bila saya tak bertanya ataupun saya tak pergi jumpa balik dengan DJ Lok, kata kenapa tak perasan saya tadi ke, jadi dia akan membina, DJ Lok ni sebenarnya sombong, maaf ini contoh prasangka. Dia akan membina prasangka tu dalam diri dia apabila dia tak mengeluarkan untuk bertanyakan reason. Prasangka awal. Malaikat maknanya dia apabila dia ada satu perkara yang tak settle, maka ditanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan reason. Aku mengetahui apa yang kamu tak ketahui. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan Allah Subhanahu Wa Taala berikan maklumat kepada para malaikat dan berikan maklumat kepada Nabi Adam. Dan ketika mana Nabi Adam menceritakan kepada para malaikat rasa puas hati. Tapi pencerahan kepada para malaikat. Tetapi iblis apabila dia dah bina dia punya pemikiran bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni tak pandang aku, sedangkan dia berada di mana? Dia berada bersama dengan para malaikat. Kedudukan dia tinggi kan. Tetapi disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala kata Allah nak memilih satu lagi, maknanya makhluk untuk diciptakan di atas muka bumi ini, dia rasa Allah Subhanahu Wa Taala tak pilih dia. Allah Ta'ala tak pilih dia. So aku ni tak ada nilai pada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan nilai dia tinggi kan. Jadi dia berprasangka yang menyebabkan bahawa kepada pemikiran bahawa aku ni tak ada nilai apabila orang lain diberikan nilai. Jadi dia adanya tadi aba wastakbara. Dia bermula daripada keengganan, iaitu hasil daripada hasad dia. Apabila melihat ada orang yang diberikan jawatan khalifah yang sepatutnya bagilah kepada aku kan. Ini iblis kata. Tapi bila diberikan kepada Nabi Adam AS, maka dia rasa bahawa benda itu sesuatu yang tak sepatutnya. Dia tak boleh tengok orang lebih lah ni. Tak boleh tengok orang lebih. PhD lah ni. PhD. Jadi sebab tu bila dalam surah Al-A'raf, bila Allah Subhanahu Wa Taala sendiri bertanya kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Yakni ketika mana para malaikat dah bersujud kepada Nabi Adam, ada satu yang tak sujud kepada Nabi Adam. Siapa? Iblis. Maka Allah bertanya, apakah yang menghalang kamu daripada kamu bersujud kepada Nabi Adam ketika mana diperintahkan kepada kamu? Maka Iblis menjawab, qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin.
Yang ini dia mengatakan bahawa aku ini lebih baik daripada dia. Kau menciptakan aku ini daripada api dan menciptakannya daripada tanah. Baik. Tadi saya sebutkan elemen yang ada pada Nabi Adam ni ada dua. Elemen tanah kan, penciptaan jasad, dan elemen ruh. Kan? Elemen ruh yang mana gabungan dia itu menjadikan balance dan juga menjadikan malaikat sujud kepada Nabi Adam. Bukan sekadar elemen tanah. Tapi apa yang dimentionkan oleh Iblis ketika mana dia tak mau sujud kepada Nabi Adam, dia kata dia diciptakan daripada tanah. Dia tak mention elemen ruh tu. Sebab apa? Sebab dia tak mau iktiraf bahawa Nabi Adam AS itu adalah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesempurnaan dan juga ketakjuban. Jadi itu hasil daripada apabila dia sendiri create dalam pemikiran dia bahawa perkara ini adalah sesuatu yang tak sepatutnya berlaku, dan dia bermula daripada prasangka yang buruk terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bezanya antara Iblis dan juga Nabi Adam AS, kan? Yang mana ketika mana dia melakukan kesilapan, Adam AS kemudiannya Nabi Adam AS melakukan kesilapan. Fa'azallahum syaitan, kan? Ini syaitan telah menggelincirkan Nabi Adam. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan fatalaqa Adam. Adam AS maknanya mohon taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis dia tidak memohon taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan disalahkan Allah. Fabima aghwaytani, engkaulah yang menyebabkan aku tergelincir. Jadi satu, dia bina prasangka dia, menjadi prasangka itu menjadi fakta, kemudian dia pula rasa sombong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang menyebabkan dia jadi begitu. Jadi itulah maknanya sebab daripada tindakan Iblis tu, dia tak mau sujud kepada Nabi Adam. Saya suka konsep yang mana yang berkaitan tentang prasangka ni boleh mengundang kepada ke arah keburukan. Janganlah kau bersangka-sangka. Itu pun ada juga ayat dalam Quran kan. Kita sering dengar lah pasal Iblis mempunyai sifat keakuan ni kan. So hari ni Ustaz dah terangkan lebih lanjut. So kita sangat-sangat rasa best lah ini dengar kan. Kita sambung lepas ni berkenaan dengan bagaimana Nabi Adam pula yang diciptakan sebagai khalifah, dan nak tanya pada Ustaz lah maksud khalifah tu sendiri dan peranannya. Kita akan berehat seketika. Kita akan kembali dengan kami sebab dia ada kronologi dia, semua Ustaz bawa kisah daripada Quran kan, dan Baitul Maqdis, dan hari ini kita mulakan dengan Nabi Adam dan sedari awal penciptaan Nabi Adam lagi. Okey. Berkenaan dengan Nabi Adam ni, diciptakan sebagai khalifah. Apa maksud khalifah Ustaz dan peranannya? Baik. Kita lah. Baik, jadi nak sebutkan pertama tadi nak sebutkan perbezaan antara manusia dan juga jin dan malaikat ni. Jadi kita sebut manusia itu mempunyai jasad dan juga ruh, tidak seperti malaikat dan juga jin. Jadi dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala juga menyatakan summa sawwarakum. Yakni Allah Subhanahu Wa Taala mencantikkan penciptaan manusia itu dengan jasad manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada pandangannya semua adalah cantik. Tidak kira mana-mana bentuk manusia, apa warna kulit dan sebagainya, semua adalah cantik. Cuma kecantikan dan penyempurnaan penciptaan itu ada peranannya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam ayat yang sama yang telah saya sebutkan tadi, daripada surah Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Iaitulah ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun. Kalau kita perasan tadi saya sebutkan daripada surah Al-Hijr, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan. Yang ini disebutkan ja'ilun fil ard. Jadi perkataan ja'ilun ini, kalau sedang penonton pendengar melihat merujuk kepada mushaf, perkataan ja'ilun itu membawa makna menjadikan dengan memberikan fungsi, memberikan peranan. Jadi itu makna ja'ilun. Jadi kalau kita tengok ja'ilun khaliqun, mungkin terjemahannya sama, menjadikan ataupun menciptakan. Tapi ja'ilun ini menunjukkan bahawa Allah memberikan fungsi. Apa fungsi kita di atas muka bumi ini? Yang diberikan kepada Nabi Adam dan juga kita adalah khalifah. Baik, apa makna khalifah? Khalifah yang pertama daripada perkataan khalafa, iaitu merujukkan kepada sesuatu yang berada di belakang. Belakang. Khalafah ni belakang. Jadi belakang ni menunjukkan kepada Nabi Adam AS datang daripada belakang untuk menggantikan
sesuatu yang berada di depan. Iaitulah pengganti khalifah yang saya sebutkan tadi. Siapa yang duduk di atas muka bumi ini daripada kalangan jin. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan mereka melakukan kerosakan. Bagaimana kita tahu jin melakukan kerosakan? Daripada malaikat yang sebut tadi kan, bahawa mereka ni melakukan kefasadan, menumpahkan darah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan ganti makhluk yang lain, khalifah. Ini pengganti yang menggantikan orang lain. Macam hari ni DJ Anwar menggantikan DJ Sufyan. Maka DJ Anwar adalah khalifah. Dia adalah khalifah. Oh, saya bukan khalifah lah Ustaz. Bukan khalifah. Khalifah juga. Khalifah juga. Okay. Gurau Ustaz. Jadi khalifah juga dengan maksud bahawa ketika mana kita diberikan tanggungjawab, kita juga akan digantikan. Dari sudut generasi kehidupan kita, anak kita akan menggantikan tempat kita. Kemudian cucu kita dan sebagainya. Makna yang kedua khalifah adalah apabila seseorang itu diberikan ganti, maknanya dia diberikan tanggungjawab. Jadi daripada tanggungjawab yang dia diberikan itu, dia bukan diberikan ownership, dia bukan diberikan, maknanya dia boleh pegang sesuatu benda tu, bukan ownership, tapi dia diberikan responsibility. Dia berikan tanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan daripada tanggungjawab itu maka dia boleh memilih untuk berbuat sebagaimana yang Allah perintahkan, ataupun dia berbuat sebagaimana jin ataupun iblis yang menghasut dia. Ini perkara keburukan. Jadi itu makna khalifah, iaitulah seseorang yang menggantikan orang lain. Jadi kita pun adalah pergantian daripada ibu bapa kita, pergantian daripada nenek moyang kita. Dalam masa yang sama, ketika mana kita diberikan tanggungjawab sebagai seorang khalifah, kita diberikan kebebasan untuk memilih sama ada kita nak buat perkara yang baik ataupun kita nak memilih perkara keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilham untuk perkara yang fujur dan juga perkara takwa. Cuma kena ingat, Allah memberikan ilham kepada perkara fujur, bukan Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat jahat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan ilham supaya kita tahu perkara itu jahat. Kerana fitrah manusia Allah Subhanahu Wa Taala jadikan adalah fitrah kebaikan. Fitrah manusia Allah jadikan fitrah kebenaran. Jadi apabila diilhamkan sesuatu perkara yang buruk ini, kita sebut perkara yang buruk dalam Al-Quran disebutkan juga munkar. Kerana apa? Kerana ia dimungkiri oleh fitrah manusia. Kan? Jadi kalau kita sebutkan contoh mengambil hak orang lain, kita kalau tak ada ayat Al-Quran kata tak boleh ambil hak orang lain pun, maka dari sudut manusia, seluruh manusia kata ambil hak orang tanpa izin adalah sesuatu perkara yang buruk. Jadi untuk menunjukkan bahawa itulah fitrah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah letakkan kepada manusia. Sebagai seorang khalifah, dia boleh memilih dan juga dia ada tanggungjawab dia apabila dia menggantikan seseorang yang lain. Masya Allah. Memang cukup jelas sebenarnya Ustaz. Kita ni perlu dan tahulah sebenarnya apa yang baik dan buruk. Tapi itulah dia jadi cabaran untuk fitnah kita. Akhir zaman ni macam-macam lah. Betul. Namun Ustaz, kita pun nak tahu juga Ustaz sebagaimana kaitannya dengan tajuk yang mana Nabi Adam dan Baitul Maqdis. Dan soalan ni adalah, benarkah Nabi Adam AS orang yang pertama membina Kaabah dan Masjidil Aqsa? Dalam Quran yang hadis ada petunjuk Ustaz. Baik. Jadi dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada ayat yang ke-96, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, auzubillahi minasyaitonirrajim, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Ini sesungguhnya rumah yang pertama yang diletakkan kepada manusia ataupun yang dibina kepada manusia, lallazi bi Bakkah, iaitu di tempat yang bernama Bakkah, yang diberkati, adalah sebagai petunjuk kepada manusia keseluruhannya. Baik. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan isyarat bahawa rumah yang pertama ataupun bangunan yang pertama yang diciptakan di atas muka bumi ini adalah Kaabah. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, riwayat daripada Abi Zar. Abi Zar telah meriwayatkan bahawa beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah masjid yang pertama dibina di atas muka bumi ini? Maka Rasulullah SAW menjawab, Masjidil Haram. Jadi kita sebutkan tadi ayat Quran menyebutkan bahawa masjid yang pertama dibina adalah Masjidil Haram. Maka aku bertanya, Abu Zar bertanya lagi,
kemudiannya selepas daripada Masjidil Haram, maka balas Rasulullah SAW Masjidil Aqsa. Selepas daripada Masjidil Haram, maka Masjidil Aqsa. Maka aku bertanya lagi, berapakah jarak di antara keduanya? Maka tempoh antara pembinaan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa adalah selama 40 tahun. Okay. Di mana sahaja kamu dapati bersolat pada keduanya. Yang ni kalau kita dapat, mudah-mudahan yang ni Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan kita nanti bersolat di Masjidil Aqsa, maka bersolatlah di sana kerana kedua-duanya terdapat kelebihannya masing-masing. Jadi kita nak tengok sini isyaratnya adalah yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang Masjidil Haram adalah masjid yang pertama dibina di atas muka bumi ini kepada manusia. Linnas, ini kepada manusia keseluruhannya. Maknanya ia diciptakan juga kepada Nabi Adam sebab Nabi Adam juga adalah manusia, sebahagian daripada manusia tersebut. Yang keduanya, Nabi SAW juga memberi isyarat bahawa antara pembinaan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, pembinaannya itu selama 40 tahun. Jarak pembinaannya itu selama 40 tahun. Okay, baik. Jadi berdasarkan ayat Ali Imran ayat 96 tadi, maka ada dua pandangan para ilmuwan tafsir kita. Yang pertama, ada yang mengatakan bahawa yang membina Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa disebabkan ia berdekatan 40 tahun kan, berdekatan masanya, menunjukkan pada satu generasi yang sama, sebab 40 tahun ni tidaklah terlalu lama kan, ini satu generasi. Maka yang membinanya itu adalah malaikat. Itu yang pertama, yang membinanya adalah malaikat. Namun ada pandangan ulama tafsir sebagaimana Al-Qurtubi, ada pandangan ulama hadis sebagaimana Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wudi'a lin-nas, yakni diletakkan kepada manusia itu, diletakkan tapak pembinaannya ataupun kawasan kat mana nak dibina. Tetapi yang dibina, yang membina kali pertama ataupun yang membina masjid, kedua-dua masjid ni disebutkan para ulama tafsir sebagai adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam alaihissalam ini yang membina kedua-dua masjid. Dan kita melihat, kalau kita tengok, saya ada gambar dia sebenarnya, tapak Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu, dia punya bentuk dia tu sama. Okey. Bentuk dia tu sama kan, dia punya tapak dia. Cuma berbezanya dari sudut keluasan, tapi tapak asasnya itu sama. Jadi menunjukkan kalau desainnya sama, most probably dia adalah daripada designer yang sama. Jadi nak sebutkan bahawa itulah menunjukkan beberapa isyarat di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, dan daripada pandangan para ulama yang menyatakan yang menciptakan, yang membina Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa adalah Nabi Adam alaihissalam. Masya Allah, maknanya memang dibina oleh Nabi Adam lah tu. Dia punya asas ni tu kan. Asasnya dia bina keseluruhan Ustaz? Dia bina keseluruhan. Oh, keseluruhan. Okey, baik. Cuma ada perbezaan pandangan, mungkin nanti kita akan sebutkan selepas ini. Okey, baik. Sahabat semua kita berbeza, ada perbezaan pandangan itu kan. Yang mana kita pun dah maklum tentang bagaimanakah ciptaan Nabi Adam yang khalifah, lepas tu kemudian iblis prasangkanya dengan bagaimana tanggungjawab macam-macam lagi. Dan langsung kita nak menuju kepada soalan yang terakhir pula, perbezaan Masjidil Aqsa. Tadi Ustaz kata Nabi Adam, lepas tu ada version yang lain pula Ustaz. Kata kemungkinan besar Nabi Ibrahim membina Masjidil Aqsa, atau Nabi Sulaiman. Banyak Nabi ni. Sila Ustaz. Baik. Jadi ada yang pandangan daripada para ulama tafsir yang mengatakan bahawa yang membina Masjidil Aqsa adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini disebabkan tadi kita sebut jarak daripada pembinaan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa 40 tahun. Maknanya dia mesti dibina daripada orang yang sama, yang jaraknya berdekatan. Kalau tak orang yang sama pun jaraknya berdekatan, sebab 40 tahun tu bukan terlalu lama kan. Jadi disebabkan di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam suratul Baqarah pada ayat 127. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Nabi Ibrahim, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Ya, ini ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan bangunan Kaabah bersama dengan anaknya Nabi Ismail. Kemudiannya kedua-duanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah amalan kami.
Baik. Jadi daripada ayat ini sebahagian ulama tafsir mengatakan bahawa Nabi Ibrahim lah yang membina Kaabah. Sebab isyarat ayat tu kata Nabi Ibrahim membina Kaabah. Sebab tadi tak ada ayat yang jelas ataupun hadis yang jelas menyatakan tentang Nabi Adam membina Kaabah. Cuma ada isyaratnya daripada ayat Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi SAW. Cuma bila Nabi Ibrahim disebutkan dengan jelas bahawa Nabi Ibrahim mendirikan bangunan Kaabah. Cumanya bagi ulama yang mengatakan Nabi Adam juga yang mendirikan bangunan Kaabah ni sebab dia terkait dengan pembinaan Masjidil Aqsa, mereka mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala sebut ayat ini yarfa'u Ibrahimul qawaid. Yarfa'u ini merujuk kepada meninggikan. Maknanya dia bukan membina, cuma dia sambung balik binaan yang telah ada. Nabi Ibrahim bina balik. Dia sambung binaan yang telah ada. Kenapa sambung? Kerana selepas daripada Adam AS, zaman Nabi Adam AS, datangnya zaman Nabi Nuh AS. Bila datangnya zaman Nabi Nuh AS, kita tahu yang berlaku banjir, betul. Yang ini berlaku banjir besar yang menyebabkan binaan Kaabah itu telah pun roboh. Binaan asal Kaabah telah pun roboh. Maka yang tinggal hanyalah qawaid. Qawaid ni maknanya tapak asas dia itu ada. Maka peranan Nabi Ibrahim itu adalah meninggikan bangunan itu semula. Jadi itu pandangan ulama yang mengatakan bahawa yang membina Kaabah itu adalah Nabi Adam AS. Yang kata bahawa Nabi Ibrahim yang membina, mereka berpegang pada ayat ini kerana Al-Quran menyebutkan dengan jelas bahawa Nabi Ibrahim yang membina Kaabah. Dan kalau kita tengok dalam sirah Nabi Ibrahim juga, sememangnya Nabi Ibrahim disebutkan sebagai bapa kepada dua bangsa, iaitulah Nabi Ibrahim tinggal di Palestin dan Nabi Ibrahim juga tinggal di Mekah. Dan ada keluarga Nabi Ibrahim di Palestin, iaitu daripada Sarah dan juga Ishak, dan juga ada keluarga Nabi Ibrahim AS di Mekah, iaitulah Nabi SAW, Nabi Ismail dan juga ibunya Hajar. Namun ada satu lagi pandangan yang mengatakan bahawa Nabi Sulaiman yang membina Masjidil Aqsa ini sebenarnya dia adalah klaim daripada orang Yahudi. Klaim daripada orang Yahudi yang mana terdapat dalam kitab Taurat mereka yang menyatakan, dia menyebutkan bahawa so Solomon built the temple and complete it. So mereka mengatakan di dalam kitab mereka menyebutkan Nabi Sulaiman lah yang mana membina bangunan itu dan juga telah menyempurnakan bangunan tersebut. Bahkan mereka ada menyebutkan tentang Masjidil Aqsa sebenarnya dia tempat yang sama itu adanya Temple Sulaiman, Haikal Sulaiman, yang menyebabkan hari ini pun mereka korek di bawah Masjidil Aqsa kan, sebab nak cari bukti bahawa memang di situlah tempat tempat adanya Temple Nabi Sulaiman. Tetapi kalau kita tengok Nabi Sulaiman dengan Nabi Ibrahim satu tempoh yang sangat jauh, ratusan tahun. Nabi Sulaiman dan juga Nabi Ibrahim. Jadi nak mengatakan bahawa Nabi Sulaiman adalah pembina Masjidil Aqsa adalah sesuatu yang jauh daripada fakta. Jauh daripada fakta asasnya, yang mana ketika mana Nabi Sulaiman, kalau nak sebutkan Nabi Sulaiman yang bina Masjidil Aqsa, bagaimana pula Kaabah yang telah ada sebelumnya yang disebutkan Nabi Ibrahim yang telah membina. Jadi kalau kita nak sebutkan, most probably yang membina Masjidil Aqsa ni berdasarkan hujah yang boleh diguna pakai adalah dua sahaja, iaitu sama ada Nabi Adam AS ataupun Nabi Ibrahim AS. Tetapi walaupun dalam perbezaan pandangan antara Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, pada pandangan saya yang lebih penting kalau kita tengok kisah Nabi Adam dan juga kisah Nabi Ibrahim ini, kisah Nabi Ibrahim mendirikan Kaabah dan kisah Nabi Adam yang tadi disebutkan menjadi khalifah. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kedua-duanya dalam suratul Baqarah dalam juzuk yang sama, juzuk 1. Juzuk yang pertama. Juzuk yang pertama. Jadi dalam juzuk pertama ni Allah datangkan 3 kisah. Kisah yang pertama Nabi Adam, kisah yang pertengahan adalah Bani Israel, dan kisah yang ketiga adalah Nabi Ibrahim AS. Jadi kalau kita berkhilaf dari sudut siapa yang membina Kaabah dan juga Masjidil Aqsa ni, kalau kita nak ambil pandangan Masjidil Haram dibina oleh Nabi Adam ataupun yang dibina oleh Nabi Ibrahim, tak ada masalah.
Tetapi yang lebih penting, kita nak tengok kenapa Allah sebutkan kisah kedua-duanya ini dalam juzuk yang sama, iaitu juzuk yang pertama. Dan ini berdekatan. Kerana kisah Nabi Adam adalah kisah orang yang diberikan ujian, Nabi Adam diberikan ujian. Apa yang berlaku kepada Nabi Adam? Nabi Adam tak menyempurnakan ujian tersebut. Fa'azallahum asyaitan. Ini dia tergelincir. Tetapi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut? Nabi Adam kembali bertaubat. Fataba alaih. Nabi Adam bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa izi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Maknanya Nabi Ibrahim menyempurnakan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada baginda. Dan Nabi Ibrahim juga ketika mana menyempurnakan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, Nabi Ibrahim dah sekali kata wa arina manasikana wa tub alaina. Dalam keadaan dah menyempurnakan pun, maka tetap bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini persamaan di antara Nabi Adam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun seorang berjaya dalam ujian, dia tetap kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala taubat. Walaupun seorang lagi yang mana tidak berjaya dalam ujian, dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat. Tetapi yang tak kembali, yang diberikan ujian dan tak kembali bertaubat, kisah yang di tengah-tengah di antara Adam dan juga Nabi Ibrahim adalah kisah orang Yahudi, yang mana mereka diberikan pelbagai kenikmatan dan dalam masa yang sama ujian, mereka tak kembali taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang saya nak simpulkan adalah, walaupun perbezaan pandangan Nabi Adam ataupun Nabi Ibrahim, mereka telah maknanya melaksanakan tanggungjawab mereka dan yang meninggalkan khalifah, iaitulah Nabi SAW menjadi khalifah, ini pengganti, kita sebutkan tadi kan, pengganti kepada Nabi Adam dan juga Nabi Ibrahim. Dan kita ini adalah khalifah daripada tinggalan Nabi kita SAW dan tinggalan Nabi Ibrahim AS. Jadi kalau kita asyik, kalau nak bincangkan soal khilaf, benda ni tak akan settle. Sebab benda itu adalah ada dua pandangan. Tapi yang pentingnya kita ambil pengajaran daripada kedua-duanya itu, mereka kembali taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka tidak melakukan sebagaimana jin yang disebutkan para malaikat tadi, melakukan kefasadan dan juga menumpahkan darah. Yang inilah yang dilakukan oleh orang Yahudi yang kita nak jauhi daripada sifat tersebut, yang melakukan kefasadan dan penumpahan darah di atas muka bumi ini. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas pengurusan pada hari ini dalam Cinta Palestin kita, Nabi Adam dan Baitul Maqdis. Minggu depan lagi Ustaz? Bulan depan insyaAllah. Minggu depan nak sebut apa-apa pula? Minggu depan pasal hadis dan juga hadis dan Baitul Maqdis. Ramadan dah masuk. Sembang pasal benda-benda berat ni. Okay. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Ustaz Muhammad Uzair Izham, pensyarah Kolej Teknologi Darul Naim Cawangan Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih. Itu dia. Begitulah kita sembang pasal ilmu tentang sirahnya berkaitan tentang Baitul Maqdis. Adalah satu bertanggungjawab untuk kita ketahui yang mana bumi Palestin itulah yang diperjuangkan. Wajib kita tahu. Baik, sahabat semua. Kita nak berehat kejap. Lepas ni kita bersama dengan Islamic Relief Malaysia berkenaan dengan apa nanti kita kongsi bersama anda. Tapi kita dah masuk ke bulan Ramadan sebenarnya kan. Okay, kita kembali selepas ini hanya di Inspirasi Pagi KM FM. Inspirasi utama anda. لا إله إلا الله رمضان